Okey, nombor proton. Siapa ingat? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Nombor proton tu apa? Berdasarkan bilangan apa? Bilangan proton. Okay, bilangan proton. Kalau nombor proton tu 11, maknanya dalam nukleus kita ada 11. Nombor proton adalah bilangan proton dalam nukleus sesuatu atom lah. Okey, lepas tu kita ada term nombor nukleon. Okey, nombor nukleon jumlah apa? Apa tambah apa? Nombor proton campur bilangan neutron. Okey, ingat bila awak bagi term, kalau awak bagi nombor jumlah, sorry. Tu isotop. Okey. Nombor nukleon adalah jumlah proton dan neutron. Okey, proton dan neutron dalam nukleus atom jugalah. Okey. So awak kena alert neutron dengan nukleon tak sama. Nukleon adalah term dia. Nukleon ni adalah hasil tambah proton dan neutron. Okey, lepas tu kita ada belajar perwakilan piawai. Okey, contohnya aluminium 27 13. Okey, apa maksud 27? Nombor nukleon. Nombor nukleon. Atas nombor besar ni yang hasil tambah ni. Ini adalah nombor nukleon. Apa maksud 13? Nombor proton. Okey, nombor proton. Okey, daripada perwakilan piawai, awak boleh terbitkan 3 benda. Berapa proton? Proton adalah 13. Berapa elektron? 13. 13 juga. Berapa neutron? Neutron. 14. 14. Macam mana awak dapat? Ini adalah proton tambah neutron. 27 tu. So awak tolak je lah bawah. Tolak je proton 13. So awak dapat 14. Okey, itu adalah pelajaran minggu lepas lah. Okey. Okey, daripada benda ni, kita akan proceed kepada susunan elektron. Okey, susunan elektron. Okey, contohnya, kalau tengok aluminium ni, elektron dia 13. Okey, yang ni bawa awak salin. Okey, salin balik aluminium 27 13. Okey. 27 13. Okey, tadi kita interpret proton dia sama dengan 13. Okey, untuk atom, proton sama dengan elektron. Kalau proton 13, elektron automatik 13. Okey, neutron tolak atas bawah. 27 nombor nukleon tolak dengan proton, awak dapat neutron. Neutron 27 tolak 13. So awak dapat 14. So neutron sama dengan 14. Okey, sekarang kita nak masuk subtopik baru iaitu susunan elektron. Susunan elektron. Okey, bermaksud awak akan guna maklumat ni ke sini. Okey. So, dalam sesuatu atom, okey, kat tengah dia adalah nukleus. Nukleus. So, awak akan lukis simbol dia aluminium. Okey, macam ni. Cikgu bagi benda lain contohlah.
Okey, contohnya X, unsur X. Okey, dia ada nukleus dulu. Awak mesti kena lukis nukleus dulu. Okey, dan awak akan jumpa petala 1, petala 2, petala 3. Okey, untuk SPM kita belajar sampai petala 4 tapi tak habis. So kita akan maksimum pun kita akan belajar petala 4. Okey, ada sampai petala 7 tapi awak belajar cuma sampai petala 4 sikit. Okey. So, macam mana nak lukis elektron? Okey. Dari 13 ni, okey, untuk sesuatu atom, petala pertama yang paling dekat dengan nukleus ni, dia boleh muat maksimum 2. So, cikgu pangkah. Okay, awak boleh pangkah atau bulat, tak kisah. Tapi pangkah cepat sikit lukis. Okay, pangkah. Okay, ingat petala 1, maksimum 2. Okay, petala 1, maksimum 2 elektron. Okay, petala 2, maksimum 8 elektron. Okay, kalau lebih ada banyak, awak move ke petala 3. Petala 3, maksimum 8 elektron. Okay, jadi daripada elektron 13 ni, mula-mula sebelum lukis, okay, kita ada 2 arahan kalau dalam SPM. Lukis susunan elektron. So bila lukis susunan, kita akan buat bulat-bulat ni lah. Arahan satu lagi, tulis susunan elektron. Okay, so ni guna map biasa je. Kita ada 13. Okay, so sifir dia tadi petala 1 maksimum 2. So 2 titik. Okay, 2. Okay. 2 titik. Okay, kita ada 13 kan? So 13. Okay. Petala 2 boleh muat 8. 8 kan? Okay, so 8. Okay, awak ada 13. Sekarang 8 campur 2 baru 10. So petala yang lebih letak dekat petala 3. 2, 8, 3. Faham tak sampai setakat ni? Faham. Faham. So maksimum petala pertama 2. Lepas tu maksimum kedua 8. Kalau ada 9, awak kena move satu lagi ke petala 3. Kalaulah petala 3 ni penuh 8, move ke petala 4. Okey, contohnya kalau nombor 20. Elektron dia 20 kan? Elektron dia sama dengan 20. Okey, jadi petala pertama 2. Petala kedua 8 maksimum. Petala ketiga 8. Wah. Okey, jadi awak baru ada 18. Dia ada 20. Okey, so maknanya petala keempat 2. Allah, kenapa bodoh sangat ni. Okey, ini 2, 8, 8, 2. Okey, so awak sebenarnya belajar sampai last kali 2882 ni. Awak tak belajar dah lebih dari tu. Sebab lebih dari tu dia ada nombor lain. Okey, so alert bila tulis susunan elektron yang dibenarkan titik Kalau buat koma, awak buat tanda macam masa tu tanda titik bertindih salah. So titik 2.8.3. Okey, daripada susunan awak dah dapat 283 ni, awak pindah kepada bentuk lukisan. Okey, so bentuk lukisan petala pertama 2, petala kedua 8,
So kita buat pairing 8. Okay, petala ketiga dia ada 3. So 3 kita letaklah merata-rata. 1, 2, 3. Oh nak letak atas. Kat mana-mana lah nak letak. Biasanya kita akan letak bucu atas, bawah, tepi, kiri, kanan. Kapan ni kita awak buat dua-dua lah. So kalau arahan dia lukis, inilah awak akan buat. Kalau arahan dia tulis, inilah yang awak akan buat. Biasanya kita akan buat dulu 283 ni, lepas tu baru lukis. Okay. Cikgu, Ya. saya nak tanya soalan. Kalau contoh macam cikgu cakap tadi, petala 1 maksimum dia 2 elektron dan petala kedua 8. Yang memang syarat-syarat ni tetap kan cikgu kan, yang telah ditetapkan kan? Maksudnya tak akan berubah dah kan? Ya, betul. Melainkan awak dah pergi matrik nanti, barulah versi dia lain. Inilah teori Bohr ni yang jumpa ni adalah Bohr. Awak dah belajar kan sebelum ni. Bohr jumpa apa? Dia jumpa orbit kan. Okey, jadi dia susunlah. Okey, teori Bohr ni dia ada kelemahan lah. Sebenarnya salah. Sebenarnya elektron tidak berada di petala, elektron berada di awan elektron, tapi cerita dia panjang lagi. Tu kita akan belajar di peringkat matrikulasi. Okey, setakat untuk SPM awak ni inilah rule dia. Okey, so sampai sini kita ada 3 term mula-mula daripada perwakilan piawai Al2713. Kita tahu berapa proton, berapa elektron, berapa neutron. Dari elektron ada 2 arahan, lukis susunan elektron, tulis susunan elektron. So nak buat lukis atau tulis ni mesti ingat dia punya sifir ni. Petala pertama maksimum 2, benda ni tetap. Petala kedua maksimum 8, petala ketiga maksimum 8. Dan kalau lebih, move ke petala 4. Awak cuma belajar elektron sama dengan 20. Ini paling maksimum awak belajar. Okey. Okey, dah siap sampai lukisan ni? Okey, jap. Disebabkan kita tengah lukis pasal AL, jadi dekat tengah ni tulis nama AL. Cikgu tadi nak bagi yang lain punya. Okey, sebab kita tengah lukis pasal AL kan, so awak tulislah dia punya simbol AL kat tengah. Okey. So sambungan dia okey. Untuk lukisan dalam SPM, kita ada 2 versi. Satu lagi, lukis susunan atom. Tadi lukis susunan elektron. So, kita akan lukis elektron je lah. Sekarang lukis susunan atom. Okey, bila sebut atom, atom mengandungi proton, elektron, neutron. Okey, lukisan yang sama, tapi apa beza dia? Okey, tadi lukisan tadi ni cikgu tak tambah sikit. Okey, bila susunan atom ada 3 benda dalam dia, proton, elektron, neutron. Okey. Lukisan yang sama tadi, kita hanya tunjuk elektron. Kalau arahan susunan atom, awak kena tunjuk berapa proton, berapa neutron. Okey, maknanya lukisan yang sama tadi, cuma kita kena tambah sikit, tarik. Disebabkan proton dengan neutron dekat nukleus, so awak just tulis je berapa P, berapa N. Berapa N.
Okay, so P tadi 13, N tadi 14. Okay, faham tak? Kalau lukis susunan elektron, awak lukis elektron je lah, yang pangkah-pangkah ni tak perlu label, dah faham pangkah ni elektron. Okay, tapi kalau arahan lukis susunan atom, bila atom ada pen ni kan, proton, elektron, neutron. So kita lukis elektron dengan pangkah ni dan kita tarik dari nukleus ni berapa P dia, berapa N dia. So 2 markah. Okay, faham tak beza dia? So dia macam label kan tapi letak proton dengan neutron. Betul. Kita tarik je. Kita tak perlulah nak lukis faham. 13 bulat-bulat. Dia beza dia kalau lukis susunan elektron, elektron je lah awak lukis. Tak perlulah buat P berapa, N berapa. Tapi kalau lukis susunan atom, kena label berapa P. Tarik dari nukleus. Berapa P, berapa N. Okay. Awak lukis 2 kali. Ya? Kalau susunan atom tadi kan, perlu ke kalau kita lukis elektron ni sekali kalau untuk susunan atom? Ya, betul. Tiga-tiga. P dengan N ni awak label je lah. Maksudnya tak adalah kita lukis. Kita label berapa, yang ni label. Okay, yang ni tetap lukis pangkah. Ya. Cikgu lagi bagus label proton dengan neutron tu ke tulis kat dalam nukleus tu? Dua-dua versi boleh. Cuma kalau awak tulis kat dalam, AL ni awak kena tulis kat luar lah. Awak tarik sikit AL tu. Maknanya kena label lah dekat tengah ni apa. Ada buku buat kat tengah. Ada buku tapi dua-dua terima. Kalau awak label AL kat tengah unsur tu, awak tarik je lah P berapa, N berapa. Tapi kalau awak tulis kat tengah, awak label AL kat luar lah. Dua-dua betul. Mana yang menyenangkan awak lah. Tapi asalkan awak tarik tu betul dari nukleus. Okay, maknanya dalam nota awak, okay, awak lukis apa ni? Awak lukis 2 bulat ni. Untuk bezakan, cikgu ni sebab pen ni dia macam oversensitif. Okay, awak lukis susunan elektron, elektron saja. Okay, lukis satu lagi dekat bawah susunan atom ni, lukisan yang ada P berapa, N berapa. Okay, untuk nota awak lah. Senang awak nanti nak cari bila nak exam. Okay, so awak nanti pun mungkin exam kalau dah naik terus pertengahan tahun lah kot. Tak ada, March memang tak mungkin lah ada. Okay, so cikgu bagi tahu sekali lagi. Apa ni? Okay, cikgu cari balik buku tak cikgu. Okay, yang baru masuk nanti ada tugasan. Tugasan awak dalam bentuk video. Intro video adalah pasal awak. Cikgu nak tahu nama awak. Sebab cikgu tak kenal sangat. Memang cikgu tak berapa kenal. Ada 2-3 orang cikgu kenal dari Baihaqi. Okay. Yang dari Razi Farabi cikgu tak apa kenal. So ada intro awak. Okay. Kalau awak budak baru, bagi tahu dari sekolah mana dulu. Okay. Dan lepas habis intro, awak jawab. Cikgu akan bagi tugasan apa awak kena jawab. Awak ceritalah macam mana awak dapat jawapan tu. Buatlah kreativiti awak simple video. Okay, dan tugasan tu cikgu akan bagi link di GC. Siapa tak masuk lagi, jadi cikgu bagi link GC sebab ada lagi budak baru kan. Okay. Okay, last untuk bab ni. Isotop.
Okay. So ada karbon 12-6, karbon 13-6, karbon 14-6. Okay, daripada 3 beradik karbon ni, apa boleh simpulkan? Apa yang awak nampak sama, apa yang awak nampak beza? Nombor proton dia Bilangan sama. proton sama. Nombor proton dia sama, Nombor Nombor nukleon dia berbeza. nombor nukleon berbeza. Ataupun bilangan proton dia sama, bilangan neutron dia awak kena tolak lah kalau nak tahu N dia. Yang ni N dia 6, 12 tolak 6. Yang ni neutron dia 7, yang ni neutron dia 8. Okey. Jadi isotop adalah atom, dia tak mungkin molekul. Atom, unsur yang sama iaitu unsur karbon yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Atau versi 2, bilangan proton sama, bilangan neutron berbeza. Mana-mana yang awak senang nak hafal. Okey, so maksud isotop adalah starting ayat yang student selalu tinggal adalah starting ayat ni. A, U, S. Okey, ni selalu tinggal. Okey, atom A adalah atom, U adalah unsur, S sama. Jauh, jangan tinggal aus ni sebab biasa-biasa bilangan proton sama, bilangan neutron berbeza. Itu tak ada markah kalau tinggal AUS. Atom unsur yang sama, okay, yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Okay, atau versi 2, kalau guna bilangan, lawan dia bilangan. Siapa yang guna bilangan proton, lawan dia bilangan neutron. Okay, awak tak boleh buat nombor proton yang sama tapi bilangan neutron berbeza. Tak nak. Biar yang sama. Kalau guna nombor 12 dengan 6 ni nombor proton, nombor nukleon. Tapi kalau guna 6 dengan 6, 6 dengan 7, 6 dengan 8, bilangan proton versus bilangan neutron. Make sure sama. Kalau guna hitam, nombor proton, nombor nukleon. Kalau guna yang pink, bilangan proton, bilangan neutron. Dua-dua betul. Okay. So ni maksud. Kalau soalan tanya, kenapa tiga-tiga ni isotop? ISO. Kalau belajar ISO pun sama kan? Isometric. ISO apa ni? Ada. Okay. So bila soalan tanya kenapa karbon 6, karbon 12, karbon 13, karbon 14 ni isotop? Sebab inilah sebab dia. Sebab dia ada nombor proton sama, nombor nukleon berbeza. Reason dia tu jauh. Faham maksud isotop? Bawah sama, atas berbeza. Okay. So habislah untuk bab 1. Okay, cuma ada satu yang dia selit. Tapi cikgu rasa dia terus pada latihan. Okay, ni dah semua dah salin? Dah. Dah cikgu. Okay, dah. Dah. So, masa kita belajar graf tangga tu, graf naftalena, sebenarnya ada satu cuma dia tak selit bahagian nota. Okay, jika soalan beri awak takat didih, contohnya dia bagi unsur X, takat lebur, takat didih.
Okay, contohlah takat lebur negatif 100. Takat didih 72 contoh. Y um, 50 150 contohlah. Okey, jika awak diberi dua benda, diberi takat lebur dan takat didih X dan Y. Okey, arahan dia apakah keadaan jirim? Pada suhu bilik. Okey, suhu bilik berapa? 37. 37 tu apa? Itu suhu apa tu? 27. 27. Okey, 37 suhu badan. Awak demam 38. Okey. Bila suhu bilik, maknanya inilah suhu kita sekarang ni. Okey, bila soalan minta suhu bilik adalah 27 darjah Celsius. Okey, awak kena dia tak bagi, dia minta awak tahu sendiri. Jadi suhu bilik adalah 27. Okey. Bila soalan bagi takat lebur dengan takat didih, kita akan letak 27 ni duduk kat mana? Okey, tapi sebelum awak letak tu guna map lah. Sebelum awak letak, awak kena tambah dulu satu benda pada tabel ni. Okey. Takat lebur adalah perubahan apa kepada apa? Apa jadi apa? Pepecah ke cecair. Pepecah ke cecair. Jadi tambah dekat tabel ni. Takat lebur adalah dari pepejal jadi cecair. Awak kena tambah sendiri. Takat didih dari cecair ke gas. Okay, so tulisan biru ni tambah sendiri. Kadang-kadang soalan bagi tabel tu takat didih depan. So awak fahamlah, tengok betul-betul. So PCG ni kena tambah sendiri. Okay, lepas tu awak ambil 27 ni, letaklah ikut garis nombor. Kalau negatif 100 kat sini, mana 27 tu duduk? Mana cikgu nak letak 27? Depan 100 ke, tengah-tengah ke ataupun belakang 72? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Tengah-tengah kan? Ikut garis nombor map. So sini 27. Okey, jadi untuk X, keadaan jirim pada suhu Allah. Tekan ke. Kita padam lah. Okey, tambah balik je. Okey, X, Y. Takat lebur. Takat didih. Okey, yang bawah Y tadi berapa cikgu bagi? 50. 50. Takat didih? 150. 150. Okay, thank you. Okay, so tadi first step, tambah dulu PCG. Okay, takat lebur daripada pepejal jadi cecair. Takat didih dari cecair jadi gas. Okay, lepas tu kita letak 27. So 27 dekat tengah-tengah. Okay, sini 27. Okay, so pada keadaan bilik, soalan tadi dia nak apakah keadaan jirim. So keadaan jirim,
Kalau soalan minta keadaan jirim, pepejar cecair gas lah. Okey, jadi awak nak jawab pada suhu bilik. Okey, suhu bilik ni 27. Okey, so X dash cecair. Okey, Y. Y adalah kat mana 27? Depan. Depan kan? Sini. So depan dia adalah pepejal. So Y pepejal. Okey, ataupun arahan dia lukis. Okey, lukis. Maknanya awak dah dapat cecair. Tapi sebabkan arahan dia lukis keadaan jirim, so awak kena lukis. Okey, jadi untuk lukis cecair, ni awak dah belajar kelas mula-mula. Mula dengan Cikgu Rajah kan. Okey, so untuk cecair cuma cikgu ulang balik lah. Okey, kalau pepejal, kalau soalan dia lukis. Lukis keadaan jirim. Keadaan jirim. Okey, kalau cecair, kalau pepejal, kalau pepejal senang. Awak lukis 3/3. 3/3. Okey, jap. Sampai sini semua dah salin cecair pepejal ni? Dah. Dah eh? Dah. Dah. Okey, kalau arahan tadi lukis. Lukis keadaan jirim. Keadaan jirim. Okey. Untuk pepejal, okey, dia rapat dan tersusun. So bila rapat dan tersusun, awak lukis 9 biji. 3/3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, lukis jangan teroverlap dengan kawan dia. Dan tak nak ada ruang. Okey, awak jangan lukis sampai beratus-ratus. Ada student yang lukis sampai penuh kotak. Kalau kotak tu bagi besar pun, awak tak payahlah lukis sampai habis. Cukup. Awak lukis tengah-tengah pun tak apa. Asalkan awak jaga, apa nak cakap jangan overlap. Macam ni kan. Ni overlap. Jangan overlap dengan kawan dia. Okay, overlap ni macam ni. Okay, overlap tu dia bertindih macam cikgu lukis yang bawah ni kan. Dia macam bertindih sikit. Awak lukis satu-satu. Sebab Zara adalah discrete. Discrete maknanya satu-satu. Okay, lepas tu jangan ada ruang kosong. Ruang kosong maknanya pen cikgu ni dia. Okay, ruang kosong maknanya contohlah awak lukis. Macam ni. Ada ruang kosong kat tengah ni. Okay. So ni salah lah. Okay. So ni pepejal rapat dan tersusun. Okay, sekarang cecair. Okay, kalau gas tak ada masalah, awak lukis jauh-jauh. Okay, untuk cecair, okay, untuk cecair, awak lukis, keyword dia rapat tapi tidak teratur. Padat, rapat tapi tidak teratur. Okay. Pencikgu hang. Okay, rapat.
Rapat tapi tidak teratur. Rapat. Oh, tulis dengan mouse. Rapat tapi tidak teratur. Okey, dia rapat tapi tak teratur. Kalau tadi rapat tapi teratur kan dalam bentuk susunan 3.3. Okey, kalau cecair, awak lukis bulat. Okey, tapi dia dah tak duduk teratur macam, okey, dia masih rapat tapi tak teratur. Mungkin satu duduk atas, satu dah duduk bawah. So beza dia awak jangan buat dia jauh. Sebab keyword dia rapat. Rapat maknanya dia touch dengan kawan dia tapi dah tak duduk layer by layer macam ni. Okay. So sampai sini faham tak? Faham. Faham. So kita dah habislah bab 1, struktur atom. So bab 1 ni adalah awak memang guna sampai ke depan. Kimia ni 5 bab awal ni kalau kita terutamanya lepas ni. Okay, so cikgu harap kelas lepas ni kalau boleh awak tak tinggal lah sebab kelas lepas ni kita belajar mengira. So mengira tu guna sampai form 5, sampai U. Awak nak kira berapa mol kalau berapa mol bahan. Contohnya farmasis kan, nak kerja farmasi, kalau budak kecil, kalau tengok kan, kalau adik awak demam ke, umur 5 tahun dengan umur 2 tahun, dia punya sukatan ubat tu tak sama. Okey, jadi doktor kena kira dulu berapa mol ubat dengan umur dia, berapa kita boleh bagi dia. So mol tu awak akan guna sampailah bila-bila. Jadi pengalaman cikgu, student yang gagal kimia, lepas tu ataupun dia skor dia maintain je DE. Okey, sebab dia pertama dulu dia aktif. Okey, dia aktif sangat, banyak keluar main semua tapi tak cover balik. Okey, kebetulan masa tu tengah belajar bab 3, bab asas. Jadi bila dia tertinggal, dia dah susah nak cover balik. Sebab dia pun tak berapa rajin. Okey. Tapi kalau sekarang ni COVID pun dah tak ada,